fil qaul wal ikhlas fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah temukan kita, kumpulkan kita pada pagi ini, pada Khamis yang kedua daripada bulan Muharram, daripada tahun yang baru. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah SWT. Kita masih lagi berbicara tentang sabar, kan? Hadis-hadis berkaitan dengan sabar. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah SWT di kalangan orang yang sabar. Sabar dalam macam-macam aspek lah, kan? Dalam kehidupan kita ni ada macam-macam perkara yang disebutkan sebagai sabar. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar di atas musibah, sabar nak beristiqamah, dan macam-macam bagi jenis sabar. Imam Al-Haddad letakkan 4 jenis sabar dan sebagainya. Okey, tak apa, kita terus pergi kepada kitab kita insya-Allah. Ya, sorry. Okey. Kita sampai pada hadis yang ke-31 ataupun hadis yang ke-7 dalam hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dalam bab ini. Besarkan sikit ya. Besarkan sikit sekali. Okey. Hadis yang ke-31 daripada kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-7 daripada kitab Sabar dan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin muttasilin Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita kenal Sayyidina Anas, sahabat yang banyak riwayatkan hadis Nabi SAW, yang sangat rapat dengan baginda, berkhidmat dengan baginda selama 10 tahun. Qal marra Nabi SAW bi imra'atin tabki. Nabi SAW lalu dekat seorang wanita yang sedang menangis. Dan tabki inda qabrin, menangis di sisi kubur. Dekat kubur. Kubur siapa? Dekat bawah ada tulis dekat riwayat Imam Muslim, ada sebut tabki ala sabiyyin laha, menangis atas pemergian anaknya yang masih lagi kecil. Anak dia yang kecil meninggal dunia maksudnya. Okey, so maknanya ada 2 riwayat kat sini, satu menangis kat kubur, satu lagi menangis kerana kematian anak dia yang masih kecil. Digabungkan 2 riwayat ini menunjukkan dia menangis dekat kubur anak dia lah. Kan? Okay. Jadi bila Nabi SAW lalu dekat situ, Nabi pun sebut ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dekat sini bermakna dia tu bukan menangis sekadar mengalirkan air mata. Kalau menangis sekadar mengalirkan air mata, Nabi tak akan cakap macam ni. Tapi bermakna dia mungkin ada meraung, dia ada meraung-raung, meratap. Yang itu yang Nabi SAW suruh sabar. Ittaqillah, Nabi kata, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, bersabarlah. Dengan sabar, Nabi kata. Faqalat, perempuan tu jawab apa? Ilaika anni. Jauhlah daripada aku. Belah. Kalau dalam bahasa Melayu sekarang ni macam tu. Orang zaman sekarang akan cakap macam tu. Pergilah kau dari sini. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak ditimpa dengan musibah aku.
Kau tak kena apa aku kena. Macam tu. Kau tak rasa apa aku rasa. Kau tak kena musibah yang sama macam aku. Kau boleh belah lah. Kau tak payah banyak cakap lah. Kau tak kena macam aku. Ini orang biasa, orang kalau tengah marah ataupun tengah tengah sakit hati dan sebagainya, memang biasa dia respon dia. Kan? Sesungguhnya engkau tak rasa seperti mana yang aku rasa. Ini standard. Orang akan cakap macam tu apabila dia tengah sedih. Okey. Jadi dia kata fa innaka lam tusab bi musibati. Kau tak ditimpa dengan musibah aku. Walam ta'rifu. Walam ta'rifu maknanya dia tak kenal. Dia tak kenal. Maknanya dia tu siapa? Perempuan tadi. Dia tak kenal Nabi SAW. Maknanya dia cakap macam tu dalam keadaan dia tak perasan pun yang nasihatkan dia tu adalah Nabi SAW. Dia tak perasan pun kata Nabi SAW yang nasihatkan pada dia. Dia boleh cakap macam tu pada Nabi. Ya Allah, ilaika anni, kan? Pergi jauh daripada aku. Seolah macam kita kata, takkanlah orang cakap macam tu pada Nabi kan? Yalah, dia tengah sedih sangat, dia tak perasan pun siapa yang bercakap. Ataupun dia tak kenal pun Nabi. Kan? Faqilalaha, dikatakan kepadanya, maksud dikatakan kepadanya ni kemudianlah. Kemudian daripada itu dikatakan pada dia, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi nasihat pada engkau suruh sabar tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu dia pun fa'atat baban Nabi, dia pun pergilah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu rumah baginda. Kemudiannya didapati bahawasanya tidak ada pengawal dekat situ. Falam tajid indahu bawabin. Tak ada siapa yang mengawal pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dia pun terus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, faqalat lam a'rifka, aku tak kenal Tuhan. Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, innamas sabru 'inda sadmatil ula, hanya sabar pada pukulan yang pertama, kan? Pada ketukan yang pertama, pada hantaman yang pertama. Okey, itu sabar yang sebenar. Kita ambil dulu pengajaran hadis ni. Apa kita boleh dapat pengajaran daripada hadis ni? Pertama sekali, daripada atas kita baca Nabi SAW membenarkan orang perempuan pergi kubur. Itu nombor satu dulu. Kan? Sebab Nabi SAW tak marah dia dengan sebab dia Allahumma salli pergi kubur. Nabi tegur dia, Nabi nasihatkan dia pasal dia meraung dekat kubur. Bukan Nabi SAW kata, apa kau buat kat kubur? Kau kan perempuan, baliklah. Nabi tak cakap macam tu kan? Menunjukkan apa? Menunjukkan orang perempuan dibenarkan untuk menziarahi kubur. Ini salah satu daripada pengajaran segi fiqh lah. Cumanya ulama detailkan lagi kan apa yang dimaksudkan dengan boleh ziarah kubur tu. Ada waktu yang boleh, ada waktu yang tak boleh dan sebagainya lah. Okay, kemudian Nabi SAW apabila menyuruh orang bersabar, Nabi biasa saja sebut bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Orang tu tengah meratap, Nabi sebut gitu. Yang ini jelas bercanggah dengan sesetengah orang-orang motivator pada hari ini. Yang mengatakan kalau orang tengah marah ataupun tengah sedih dengan cakap sabar. Jadi kat sini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati atas sahihnya, Nabi SAW sendiri sebut sabar kepada orang yang tengah sedih, tengah meratap, meraung. Jadi bukan seperti mana yang sesetengah motivator pada hari ini, walaupun nampak macam Islamik punya motivator, sepandai-pandai cakap, kita ni tak boleh cakap sabar kalau orang tengah marah, jangan cakap sabar kalau orang tengah sedih, orang tu dah ditimpa musibah, janganlah cakap sabar kat dia. Itu maknanya dia tak baca hadis ni. Itu je lah maknanya. Kan? Hadis ni secara jelas sebut, bila orang sedih, sebut sabar. Sebut sabar. Bahkan Nabi SAW suruh sahabat untuk sebut sabar kepada anak baginda. Ingatlah itu. Jadi ini kita ulang lagi sekali, tapi kali ini
Nabi sendiri yang sebut. Bukan sekadar Nabi suruh sahabat sebut, Nabi SAW sendiri pun sebut begitu juga. Dan Nabi gunakan perkataan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Maknanya Nabi bagi nasihat ketika mana orang tu tengah sedih. Walaupun orang tengah sedih, kadang-kadang dia tak suka nak dengar nasihat. Orang tengah marah, dia tak suka nak dengar nasihat. Tapi Nabi bagi nasihat. Nabi tak adalah bagi, kita apa, bagi dia diam dulu, bagi dia diam, bagi sabar, bagi dia tenang. Bagi dia tenang nanti kita nasihatkan. No. Dia nasihat waktu tengah marah. Nasihat waktu tengah sedih tu bagi nasihat. Itu cara Nabi SAW. Walaupun dia kata dah tak nak dengar, tak nak. Nasihat juga. Walaupun dia tak dengar, telinga dia tak boleh tutup. Kecuali dia waktu pakai ni, pakai komputer dia boleh tutup komputer lah. Jadi kalau berdepan dia dengar juga, walaupun dia kata tak dengar. Kan? Tetap sebenarnya akan masuk juga dalam hati dia sedikit. Jadi dekat sini cara Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, Nabi sebut. Mungkin dia akan respon, tak payahlah nak nasihat-nasihat, takwa bagai. Contoh kan. Tapi sebut je, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi jangan lupa marah tu datangnya daripada syaitan. Dan salah satu cara nak halau syaitan keluar adalah dengan menyebut nama Allah. Jadi itu antara sebabnya disebutkan begitu. Supaya mudah-mudahan bila syaitan dah keluar, akan tenanglah orang tu. Dan bila kita biasanya kita guna psikologi je banyak. Kita guna psikologi macam mana? Tak apa, jangan cakap, nanti dia akan diam juga, nanti marah tu akan hilang. Bukan macam tu. Okey? Marah datang daripada syaitan, kan kata Nabi SAW. Suruh ambil sembahyang kan, sebab air akan memadamkan api. Okey. Ittaqillaha wasbir, dan bersabarlah. Kemudiannya kata perempuan tadi tu, dia jawab, ilaika anni, kau pergi daripada aku, kerana kau tak kena pada musibah aku. Dan dia tak kenal pun Nabi SAW. Maksudnya kat sini adalah perempuan tu menjawab dengan jawapan yang agak kasar. Jawapan yang agak kasar, kau pergi daripada aku. Jadi adakah respon itu respon yang pelik? Tak pelik. Respon manusia memang biasa macam tu. Cuma dia tak dapat berakhlak dengan akhlak sabar lah. Kita tengah bincang bab sabar sekarang ni. Jadi responnya adalah respon yang biasa. So, apa yang berlaku pada Nabi SAW, para sahabat, banyaknya boleh menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini. Kan? So ini salah satu daripada pengajarannya supaya kita kenal psikologi manusia. Jadi kita tak pelik kalau orang jawab macam tu. Kita tak pelik bila orang tengah marah ataupun tengah sedih, dia kata, kau pergi daripada aku. Aku tak nak dengar. Tapi kat sini, kau tak rasa apa aku rasa. Kau tak ditimpa musibah seperti mana yang aku ditimpa. Dan sebagainya. Okey. Jadi, seterusnya, apa yang disebutkan di sini? Disebutkan lam a'rif. Kemudiannya dia jumpa dengan Nabi SAW. Okay. Satu hikmah daripada hadis ini juga adalah tawaduknya Nabi SAW. Baginda tak mengamuk dan tak melompat bila orang cakap macam tu. Dan baginda sabar. Ini pun sabar juga. Saya daripada sabar pada perempuan itu, sabar juga pada Nabi SAW. Disebutkan begitu, Nabi berlalu pergi. Nabi SAW balik rumah. Kan tadi kan disebutkan perempuan tadi cari, si ibu tadi cari Nabi SAW kan kat rumah baginda. Macam baginda balik. Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Walaupun baginda yang disuruh pergi, baginda pergi tak apa. Kan? Jadi maknanya kalau kita nak kata sabar pada orang pun, kita kena sabar juga. Jangan kita cakap sabar kat dia lah, akhirnya kita pun hilang sabar. Sabar. Orang tu menjawab, orang tu menjawab. Aku kata sabar lah. Jadi bukanlah macam tu maknanya. Jadi Nabi SAW pun tunjukkan contoh, baginda sendiri pun sabar. Dan orang tu cakap macam tu, baginda dengan tawaduk berlalu pergi. Tawaduk semua Nabi SAW. Kan? Berlalu pergi. Tak adalah nak berdebat pula lagi. Kan? Cukuplah, tak apalah. Kan? Okay, seterusnya, ada orang cakap dengan wanita tersebut, innahun Nabi.
Kan? Itu Nabi lah, kau tak kenal ke? Kau tak perasan ke? Lalu dia pun datang pada Nabi SAW dan dia dalam hadisnya disebut tak ada penjaga pintu. Lam tajid indahu bawabin. Bawab maksudnya orang yang jaga pintu. Bab pintu kan. Bawab ni orang yang jaga pintu. Bawabin plural dia. Jadi tak ada orang jaga pintu Nabi SAW. Maknanya tak ada guard. Tak ada guard. Okay. Ini juga menunjukkan tawaduk Nabi SAW. Wanita tersebut kata lam a'rifka, maksudnya kat sini perempuan tu nak minta maaf lah. Minta maaf tadi aku punya respon macam tu. Aku tak kenal tuan. Minta maaf, respon saya tadi memang mungkin agak tak betul, kasar kan. Aku tak kenal. Lalu apa jawapan Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Hanya sabar pada pukulan yang pertama. Hanya sabar pada pukulan yang pertama. Apa maksud kat situ? Sabar yang sebenar-benar adalah pada permulaannya, bukan pada selepas 2-3 hari lepas tu. Lepas 2-3 hari lepas tu baru nak tenang, itu orang tak panggil sabar. Penyabar dia anak dia meninggal pun relax aja dia. Bila kau jumpa dia 3 hari lepas anak dia meninggal? Belum tentu lagi. Hari yang pertama tu yang dikira kan sabar ataupun tidak. Sabar tu ketika pukulan yang pertama. Sebab apa? Sabar ini termasuk dalam akhlak. Dan akhlak ni salah satu makna dia adalah sesuatu yang keluar daripada seseorang tanpa difikir-fikirkan. Tanpa perlu kepada fikiran. Maknanya dia keluar tu keluar sendiri. Naturally keluar. Itu baru namanya akhlak. Akhlak. Jadi kalau yang perlu difikir-fikirkan, itu belum lagi namanya akhlak. Jadi kalau sabar ni kan berakhlak. Jadi kalau kita tengok, okay, waktu kena pukulan tu macam mana respon? Itulah dia akhlak dia. Okay, dia ni akhlak dia penyabar. Dia ni akhlak dia rajin. Dia ni akhlak dia tawaduk. Dia ni akhlak dia. Okay, so akhlak tu adalah ketika kena tu. Ketika mula-mula sekali. Sama ada kena ke ataupun bertemu dengan senario tu ke, apa-apalah. Tapi maknanya waktu mula tu yang dipanggil sebagai akhlak. So sabar termasuklah begitu. Ketika mula tu, itu yang dipanggil sebagai sabar. Sebab sabar termasuk dalam akhlak. Jadi akhlak bukan sesuatu yang dipikir-pikirkan. Dia memang dia boleh keluar secara natural. Itu sebablah kita minta tolong pada Allah supaya membaiki akhlak kita. Minta tolong pada Allah. Raja-raja minta tolong pada Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Baca doa begitu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku pada akhlak yang terbaik, kerana sesungguhnya tiada yang memperbaiki akhlakku kecuali Engkau. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Ulanglah doa tu kan, biasa kita baca lepas subuh dengan lepas maghrib. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku pada akhlak yang terbaik. So maknanya minta pada pemegang hati kita, iaitu Allah Subhanahu Taala. Allah yang kurniakan kita akhlak yang baik. Jadi ini penting sebenarnya, penting sangat untuk kita ada supaya kita jadi orang yang berakhlak. Dan doa yang selalu kita kena minta supaya kita boleh menjadi orang yang betul-betul berakhlak. Jadi ini antara perkara yang mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita, keluarga kita, semuanya lah di kalangan mereka yang berakhlak mulia. Di Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kemuliaan akhlak. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Kalau satu hadis lagi, maknanya kita ambil 2 hadis. Genap lah pula bukan ganjil. Kalau hadis lagi satu, panjang dia punya pengajaran dia. Hadis yang ini pendek. Kita
Hadis berikutnya kita baca minggu depan lah, insya-Allah. Ya. Dan 1,5. 1,5. 1,5. Macam mana dah 1,5? Dia ni pendek je. Okey, kita bila sebut tentang sabar ni, dia ada satu lagi, kalau dekat sini antara pengajaran kepada hadis ni adalah berlemah lembutnya Nabi SAW pada orang yang jahil, dan tetap dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tetap dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi Nabi SAW walaupun orang tu tengah sedih pun, Nabi buat amar ma'ruf nahi munkar. Kan? Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni dia mencabar juga kepada kita yang nak buat. Kan? Nak menyuruh orang buat baik ataupun melarang orang buat munkar, dia satu perkara yang susah. Lagi-lagi bila kita tengok orang tu tengah emosi. Kan? Tetapi Nabi SAW tetap dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudiannya bila disebutkan tadi tentang perbuatan wanita tadi tu dekat kubur, yang menangis meratap, yang itu Nabi SAW larang. Ulama juga mengatakan salah satu pengajaran daripada hadis ini juga, apabila kita berada di kubur, kita jangan mengangkat-angkat suara. Maknanya jangan pekik-pekik, jangan jerit-jerit. Menghormati ahli kubur. Jadi dekat kubur cakap pelan-pelan, kan? Cakap baik-baik, cakap pelan-pelan. Kubur ni ada setengah kubur yang kita nampak betul-betul kawasan kubur. Jadi kadang-kadang kita senang untuk kita cakap pelan-pelan, kan, masuk dalam kubur, masuk kawasan kubur. Tapi ada kubur yang kadang-kadang orang tak ingat. Bahkan kubur yang paling mulia, makam yang paling mulia, tempat yang paling mulia itu Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan itu pun ada orang jerit-jerit. Kan? Itu lagilah paling tak beradab sekali. Ataupun pergi ke kubur yang macam kadang-kadang ada satu je kubur kat situ, dua je kubur kat situ, kadang-kadang pun orang tak perasan. Saya pernah bawa sahabat-sahabat pergi, dipanggil apa tu, Ashabul Kahfi, kan, kat Jordan. Tempat Ashabul Kahfi tu kat Jordan, itu kira kubur lah tu. Kubur memang ada tulang-tulang nyawa masih ada lagi. Macam memang Ashabul Kahfi tu, itu kubur dia orang. Tapi berapa ramai bila pergi ke situ tahu berdekat-dekat dan sebagainya. Buat lawak sana, buat lawak sana sebagainya. Itu antara perkara yang menunjukkan kita tidak menghormati ahli kubur. Jadi bila kita hormat pada ahli kubur, antaranya kita bercakap tu jangan jerit-jerit, jangan kuat-kuat. Dekat sini si ibu tadi bukannya dia berketawa ke apa ke, dia menangis atas pemergian anak dia. Kan? Anak dia meninggal dunia, of course dia menangis. Cuma dia terlebih emosi. Kan? Dia terjerit kuat. Jadi Nabi SAW menggunakan perkataan ittaqillah wasbiri. Perkataan ittaqillah menunjukkan bahawasanya apa yang dia lakukan bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan syariat. Nabi SAW sebut ittaqillah. Kalau tidak, Nabi sekadar sebut isbiri, bersabarlah. Tapi Nabi sebut bertakwalah kepada Allah. Maknanya ada something wrong yang dia lakukan, yang Nabi SAW terus tegur. Okey, jadi insya-Allah minggu depan kita akan baca ataupun kita akan sambung hadis berikutnya. Ada kaitan juga dengan anak yang meninggal dunia ketika kecil, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah SWT di kalangan orang yang berakhlak dengan akhlak Rasul SAW, dan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir birida minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wassalatullahi tawshal mustafa man ila al-haqi da'ana wa lafa
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mudah-mudahan makbul doanya, mudah-mudahan kita berakhlak dengan akhlak Nabi dan beradab dengan akhlak Nabi. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat bersama lagi membaca hadis dalam minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.